Buletin Didik 30 Mac bersama saya Nualifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 85,700 pelajar yang tidak dapat menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2021 disebabkan banjir serta dijangkiti COVID-19 akan mengambil peperiksaan itu bermula 5 April ini hingga 19 Mei depan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzie Jidin berkata, jumlah itu meliputi sebanyak 21.1% calon yang layak menduduki peperiksaan itu. Menurut beliau, peperiksaan sesi kedua itu merangkumi ujian bertutur dan ujian mendengar bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta ujian amali sains. Ini tak bermakna dia duduk semua kertas di sesi kedua. Ada kertas-kertas tertentu yang mereka akan duduk di sesi kedua disebabkan sama ada mereka positif, mereka dikuarantinkan atau mungkin yang terkesan dengan banjir ataupun atas sebab-sebab yang telah disahkan oleh pengarah lembaga peperiksaan. Beliau hadir pada Majlis Kesyukuran Pengurusan Peperiksaan SPM tahun 2021 di Sekolah Menengah Teknik Melaka di Bukit Piatu, Melaka semalam. Datuk Dr. Razzie turut memaklumkan seramai 23,885 guru akan terbabit sebagai pemeriksa kertas pemeriksaan bagi memastikan keputusan peperiksaan dapat dikeluarkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Kumpulan guru yang dipilih adalah berdasarkan kepakaran bidang masing-masing dan akan memeriksa kedua-dua kertas peperiksaan itu. Pertambahan guru pemeriksa akan dibuat berdasarkan keperluan semasa. Jelas beliau, meskipun peperiksaan berkenaan mempunyai 2 sesi, Kementerian Pendidikan KPM menerusi Lembaga Peperiksaan LPM telah memutuskan keputusan peperiksaan yang membabitkan lebih 400,000 calon seluruh negara itu akan dikeluarkan serentak. Dalam pada itu, seramai 552 calon SPM 2021 akan menduduki peperiksaan tersebut untuk sesi kedua di Putrajaya yang bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Persin 16-1. Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, Fariza Ahmad berkata, daripada jumlah tersebut, seramai 359 calon bersekolah di SMK Putrajaya Persin 9-1. Jumlah sebenarnya ialah yang menduduki ialah 359 lah. Tetapi oleh kerana kita membuka peluang kepada murid-murid yang mungkin bersekolah di sekolah lain tetapi tinggal di Putrajaya, maka mereka akan menduduki peperiksaan di Putrajaya. Jadi jumlah keseluruhan yang akan menduduki peperiksaan kedua SPM 2021 untuk pusat di Putrajaya ialah seramai 552 orang. Beliau berkata demikian selepas Majlis Kesyukuran SPM 2021 di SMK Putrajaya Persin 9-1 di Putrajaya semalam. Mengulas lanjut tentang persediaan menjelang sesi kedua ini, Farizah menjelaskan ia sama seperti sesi pertama dan diharap segala proses berjalan lancar. Seramai 11 guru akan ditugaskan sepanjang peperiksaan kali ini yang diketuai oleh 2 guru. Sementara itu, pelajar lepasan SPM 2021 SMK Putrajaya Persin 9-1 meluahkan rasa lega sejurus selepas tamatnya kertas lukisan kejuruteraan semalam. Meskipun majoritinya tidak sabar ingin bersenang lenang setelah sebulan berhempas pulas mengulang kaji mata pelajaran, mereka jelas mempunyai hala tuju masing-masing. Bagi Fazlin Wahida Muhammad Azhar, dia bersyukur diberi kesempatan untuk menghabiskan peperiksaan dalam keadaan sihat, terutama ketika wabak COVID-19 semakin menular. Sebab sepanjang SPM ni memang tak ada macam kena COVID ke apa ke, memang lancar lah. So, saya bersyukur. Saya sebenarnya nak jadi untuk reka bentuk yang macam rumah, reka bentuk rumah macam tu. So insyaAllah saya cubalah usaha ke arah tu. Berbeza bagi Muhammad Ridwan Osman, dia lebih memilih untuk mencari pengalaman bekerja sementara menunggu peluang melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Saya ada bersetuju dengan seorang kawan saya sebab kita minat animation. So kita dah buat plan awal nak masuk college yang ada animation. Tapi setakat ni kita just nak fokus kerja. So kita dapat offer kerja sekali. So itu boleh jadi sekali pengalaman lah, boleh kerja sekali. Sama juga seperti Ain Sofia Muhammad Ajib yang sudah mempunyai perancangan tersendiri, antaranya mengambil lesen memandu dan belajar bahasa ketiga.
Lepas ni saya akan belajar memandu dengan mak saya. Lepas tu saya akan belajar dari segi bahasa, hati dan seni. Bahasa tu mungkin saya akan belajar bahasa Cina ataupun bahasa Arab. Hati tu saya akan join mak saya. Dia ada buat kursus hati untuk tenangkan jiwa macam tu. So agar saya dapat lebih kuat untuk saya menempuh cabaran nanti. Masuk U ke kerja. Lepas tu seni nanti saya minat melukis. So lepas SPM ni saya dapat buat apa yang saya suka, hobi saya melukis. Bercita-cita ingin menjadi seorang pelukis, Ain Sofia merancang untuk mengambil kursus seni di peringkat universiti kelak. Di Johor, Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Johor Muhammad Rosli Muhammad Osman berkata seramai 11,176 calon akan menduduki peperiksaan SPM 2021 sesi kedua. Selepas ini pada bulan April nanti kita akan bertemu semula dengan SPM 2021 untuk SPM 2021 sesi kedua, yang mana tempoh tersebut kita memberi peluang kepada calon-calon yang terkesan daripada COVID dan juga banjir untuk mereka menduduki semula peperiksaan SPM ini. Beliau hadir pada majlis kesyukuran pengurusan peperiksaan SPM 2021 di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru semalam. Muhammad Izul Hafiz Zulkibri antara calon SPM 2021 yang akan mengambil peperiksaan untuk pada sesi kedua nanti. Cabaran utama saya adalah dalam menghampiri minggu exam tu, asrama kami dilanda dengan penularan wabak COVID-19 dan semua pelajar dari setengahnya ada yang terlibat lah. So itu merupakan antara cabaran utama saya sebab tertangguh exam kan, kita akan ambil dekat bulan 5 nanti. So itu adalah cabaran utama saya lah. So nak ulang kaji balik semua tu. Calon diingatkan untuk merujuk portal lembaga peperiksaan bagi memuat turun penyataan, pendaftaran peperiksaan dan jadual peperiksaan yang dikeluarkan pada 1 April ini. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa berusaha memperkasakan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memenuhi keperluan bakat masa depan. Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin berkata konsep Sekolahku Sejahtera diperkenalkan sebagai pemangkin kemenjadian murid. Sekolahku Sejahtera merupakan satu konsep penerapan nilai murni dan amalan baik untuk diamalkan di semua sekolah dan institusi pendidikan tanpa mengira latar belakang, lokasi ataupun jenis institusi. Antara elemen sejahtera yang menyokong pemerkasaan STEM adalah elemen seronok, etika, empati, eksplorasi dan rasional. Tambahnya, penerapan elemen eksplorasi dapat membentuk murid yang mempunyai rasa kecintaan untuk meneroka ilmu bermanfaat dan terus berusaha meningkatkan kefahaman serta menguasai ilmu. Elemen eksplorasi dalam pembelajaran menyeronokkan, dapat meningkatkan kecintaan murid kepada bidang STEM. Murid juga ditekankan pentingnya mengambil kira aspek etika dan empati serta membuat keputusan rasional dalam penerokaan ilmu. Beliau menjawab pertanyaan Datuk Dr. R. Nelson berhubung langkah KPM untuk memperkasakan pendidikan STEM. Dalam usaha mewujudkan konsep kampus hijau dan memupuk semangat cintakan alam semula jadi, Universiti Teknologi Mara UiTM melaksanakan program 1213. Program ini melibatkan seluruh kampus UiTM di mana setiap kampus mengenal pasti kawasan yang bersesuaian untuk penanaman spesies pokok yang sesuai. Program penanaman pokok ini bagi menggantikan pokok yang tua dan menghijaukan kawasan di dalam UiTM. Ia juga selari dengan kempen penanaman 100 juta pokok di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Pelaksanaan kempen ini selaras dengan objektif utamanya iaitu menangani perubahan iklim serta kesannya dengan mengawal pengeluaran gas rumah hijau dan menggalakkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui. Kita mahu
pertumbuhan pokok juga sebagaimana pertumbuhan yang amat rapid kampus-kampus UiTM di seluruh negara ini. Sekali lagi, kesediaan UiTM menyahut cabaran agenda peringkat kebangsaan ini adalah manifestasi komitmen satu institusi pendidikan yang unggul dalam memastikan seluruh warga universiti turut mempunyai semangat kebertanggungjawatan ataupun sense of responsibility kepada pengekalan sumber asli negara tercinta ini. Program 1213 ini diharap dapat mendidik dan mendedahkan warga universiti mengenai kepentingan penanaman pokok di samping meningkatkan lagi kefahaman dan kesedaran tentang pentingnya aktiviti pemeliharaan serta pemuliharaan pokok di dalam kawasan kampus UiTM di seluruh negara. Melalui perjanjian persefahaman MOU hari ini di antara UiTM, Afimbank dan Yayasan Hijau Malaysia YHM, program ini dilaksanakan selama 3 tahun di seluruh kampus UiTM. Selain pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan, kelestarian kampus juga diberikan penekanan agar kampus hijau dapat dikekalkan. Program pada hari ini merupakan terjemahan rasa tanggungjawab pihak universiti dalam memainkan peranan ke arah memperkasa inisiatif kelestarian alam sekitar. Justru pemilihan UiTM sebagai salah satu tapak penanaman pokok ini adalah selaras dengan kempen penanaman 100 juta pokok peringkat kebangsaan bagi tempoh 3 tahun bermula 2022 hingga 2025. Justru pelaksanaan program ini antara tanda sokongan selain meningkatkan tahap pendidikan dan kesedaran orang awam tentang topik iklim. 6 pelajar Akademi Sains Pendang Kedah mencatat kejayaan apabila menyapu 3 tempat teratas dalam pertandingan UiTM Mathematical Olympiad 2022. Franklin Chai Jun dan Lim Hong Liang berjaya meraih tempat pertama, diikuti gandingan S. Yesh Victor dan Gabriel Lee di tempat kedua dan tempat ketiga dimenangi Alan Lim Wei Lun dan Moh Li Yuan. Turut meraih kejayaan 2 pelajar Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang Nurul Syafiqah Nur Halim Iskandar dan Nurin Insyirah Azmi. Mereka meraih tempat pertama pertandingan Drone Edu Challenge IR 4.0 anjuran Universiti Teknologi Malaysia UTM dan Iskandar Investment. Tahniah diucapkan. Bagi memupuk budaya membaca di kalangan anak-anak orang asli, sebuah badan bukan kerajaan menyediakan perpustakaan mini di Kampung Orang Asli Sungai Perah, Perak. Bukan saja dilengkapi buku pembelajaran, pelbagai bahan bacaan yang bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak dan remaja juga disediakan. Menurut pengasas Family of Charity Datin Sharifah Alatas, perpustakaan mini itu disediakan di ruang kecil di dalam surau kampung tersebut. Untuk menuntut ilmu dan juga belajar harian lah di hari-hari untuk guna sebab ada untuk untuk membaca dan juga menuntut ilmu di sini seharian. Saya dipaham mereka juga tidak boleh membaca. Jadi Cikgu Sharifah pengurusi di sini dan juga guru besar di sini, dia yang olahkan sekolah ini dan untuk mengajar di sini bersama cikgu-cikgu orang asli. Meskipun ia dibina di dalam surau, penggunaan perpustakaan mini tersebut terbuka
kepada semua golongan tidak mengira agama. Perpustakaan ini juga terletak berhampiran Tadika Kemas yang pastinya dapat memudahkan murid prasekolah tersebut menggunakan kemudahan itu. Perpustakaan yang dinamakan Perpustakaan Mini Cahaya Ilmu ini juga mendapat kerjasama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Pihak LPPKN turut melantik 2 remaja daripada kalangan orang asli sebagai pengawas perpustakaan yang akan membantu menguruskan perpustakaan tersebut. Selain buku-buku, ia juga dilengkapi 15 naskah Al-Quran Sumbangan Pertubuhan Pembangunan Kerohanian Insaniah Malaysia (PEKIM) yang digunakan untuk mengajar 30 orang asli beragama Islam di kampung tersebut. Ketika dunia dilanda wabak COVID-19, pengorbanan pasukan kesihatan dan perubatan sebagai petugas barisan hadapan sememangnya tidak boleh diperkecilkan. Sekalipun terdedah secara langsung dengan bahaya COVID-19, mereka terus menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan profesional merawat pesakit. Sempena Hari Doktor Sedunia, wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad mendalami kerjaya dan cerita di balik tabir seorang pegawai perubatan di Klinik Kesihatan Datuk Keramat. Bercerita tentang tanggungjawab yang digalas sebagai seorang doktor, perbezaan yang begitu ketara dialami sebelum dan selepas COVID-19 melanda negara. Antaranya ialah pakaian perlindungan yang diperlukan sebelum merawat pesakit, terutama ketika kecemasan. Menurut Dr. Amanda Ellie, pemakaian peralatan perlindungan peribadi PPE adalah wajib bagi mengelak daripada mereka dijangkiti berbanding daripada hanya perlu memakai sarung tangan dan pelitup muka sebelumnya. Kita tak boleh nak main terjah je. Sebab bila kita jumpa dengan pesakit, kita kena protect diri kita supaya kita boleh protect orang-orang di rumah juga. Daripada segi peranan saya sendiri sebagai seorang doktor dekat klinik kesihatan, di zaman COVID ni dia sangat fleksibel. Kita tak boleh nak berkira kerja, berkira masa. Tugas hakiki semestinya dekat klinik kesihatan, tetapi kita harus keluar lah kan. Saya rasa dalam masa 2 tahun ni sejak Mac 2020 ni memang ialah pusat kuarantin COVID, bilik gerakan COVID, COVID Assessment Center. In fact, alhamdulillah saya boleh katakan yang saya bersama rakan-rakan seperjuangan, pakar-pakar, ketua pegawai daerah dengan jayanya lah kita orang sama-sama teamwork untuk membuka COVID Assessment Center Titi Wangsa, and that was a huge CEC lah untuk Kuala Lumpur. Kerana kemasukan pesakit yang meningkat mendadak, ia juga mencabar para doktor terutama menangani tekanan emosi dan mental. Jelas Dr. Amanda, doktor juga manusia biasa dan tidak dapat lari memikirkan kebarangkalian mereka membawa penyakit atau virus tersebut pulang ke rumah sekaligus menjangkiti ahli keluarga. Justeru, mewakili pegawai perubatan, Dr. Amanda yang lebih dikenali sebagai Dr. Unicorn berharap agar masyarakat dapat memahami tugas seorang doktor yang lebih berisiko tinggi pada masa sama bekerjasama ke arah mencegah penyakit. Dan kita sekarang ni sudah slowly masuk ke zaman endemik kan, mula 1 April ni lah nak tak nak kan. Jadi saya as a Dr. Unicorn menyarankan kepada seluruh rakyat Malaysia, tak kira mana-mana peringkat umur, untuk menjalankan saringan pemeriksaan kesihatan awal kan. Tak semestinya bila kita ada penyakit je, baru nak pergi hospital, baru nak pergi klinik kan. Doktor, jururawat, malah kaki tangan perubatan secara keseluruhannya merupakan nadi barisan utama yang sangat banyak membantu kita menghadapi detik getir, terutama ketika negara dilanda wabak pandemik COVID-19. Pengorbanan mereka sangatlah dihargai. Ketahuilah bahawa jasa kalian tidak terbalas. Terima kasih semua. Selamat menyambut Hari Doktor Sedunia. Laporan Miza Syafiza, Muhammad Fuad. Tahukah adik-adik, dinasti Uthmaniyah adalah dinasti yang paling lama memerintah dalam dunia Islam, iaitu dari abad ke-13 hingga ke abad 20. Artifak hari ini merupakan barangan Iznik. Iznik diambil daripada nama sebuah bandar di Turki. Bandar yang banyak menghasilkan hasil-hasil karya tembikar yang berkualiti tinggi pada pemerintahan dinasti Uthmaniyah. Barangan seramik Iznik merupakan barangan yang paling cantik kerana ia menghasilkan kesenian Islam yang berwarna-warni. Dan corak yang terdapat pada tembikar Iznik merupakan gabungan corak tradisional Uthmaniyah dan unsur seramik biru putih negara Cina.
Barangan yang dihasilkan pula merangkumi set makanan seperti pinggan dan mangkuk, jak serta cawan minuman. Tidak seperti seni perhiasan Islam yang lain, hiasan seramik Iznik lebih tertumpu kepada bunga-bungaan yang berwarna terang berbanding kaligrafi. Antara motif yang menjadi pilihan adalah tulip dan teluki. Dan zaman kegemilangan barangan seramik ini adalah pada waktu pemerintahan Sultan Sulaiman dari 1494 sehingga 1566 Masihi. Dinasti Uthmaniyah telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkenalkan satu seni Islam yang sangat disegani di Barat. Sukan skuad bola sepak Macedonia Utara terlepas habuan sebanyak €500,000 yang bersamaan 2.3 juta ringgit Malaysia yang dijanjikan Perdana Menteri negara itu selepas gagal melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Dunia 2022 di Qatar November depan. Pada perlawanan play-off, Macedonia tewas 0-2 kepada Portugal. Turut mara ke Piala Dunia Qatar 2022, 6 lagi pasukan, Poland dan 5 lagi negara dari zon Afrika iaitu Nigeria, Senegal, Algeria, Maghribi dan Tunisia. Sementara itu, dalam kelayakan Piala Dunia bagi zon Asia, Emirat Arab Bersatu UAE terus menyalakan peluang untuk kepusingan akhir selepas menamatkan saingan kumpulan A di tangga ketiga dengan 12 mata. UAE mengejutkan Korea Selatan menerusi kemenangan 1-0 hasil jaringan tunggal Harib Abdallah Suhail pada minit ke-53. Kemenangan ini membolehkan UAE menentang Australia pada perlawanan play-off 7 Jun nanti dan pemenang akan beraksi pada perlawanan play-off terakhir berdepan wakil dari Amerika Syarikat, Peru. Berbeza nasib yang menimpa Iraq. Impian untuk sekurang-kurangnya layak ke play-off tidak kesampaian selepas terikat 1-1 menentang Syria pada aksi terakhir kumpulan A. Ketinggalan seawal minit ketiga menerusi jaringan Ala Aldin Al-Dali, Iraq menyamakan kedudukan menerusi Ayman Hussein pada minit ke-31. Bagaimanapun, Iraq yang memerlukan 3 mata penuh untuk memintas UAE di tangga ketiga gagal menambah jaringan. Keputusan 1-1 meletakkan Iraq di tangga keempat dengan 9 mata. Daripada 12 pasukan yang berentak pada pusingan terakhir kelayakan Piala Dunia Zon Asia, Vietnam satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bersaing. Meskipun tercorot selepas menamatkan kempen kumpulan B, kemampuan mengikat Jepun di arena lawan pada perlawanan terakhir kumpulan sesuatu yang boleh dibanggakan. Bertandang ke Saitama, Jepun, Vietnam mengejutkan tuan rumah apabila di depan menerusi tandukan Nguyen Tan Binh pada minit ke-19. Selepas rehat, Jepun mula menggandakan asalkan memburu gol penyamaan. Usaha mereka berhasil menerusi jaringan ketua pasukan Maya Yoshida 9 minit selepas perlawanan berlangsung. Hasrat Jepun untuk menambah jaringan menemui jalan buntu apabila Vietnam bijak menyerap setiap asalkan lawan dan kedudukan 1-1 kekal sehingga tamat perlawanan. Keseluruhannya, Vietnam berjaya merakam 1 kemenangan dan sekali seri selepas mengharungi 10 perlawanan. Kemampuan Vietnam mengikat Jepun memberi laluan buat Arab Saudi muncul juara kumpulan B. Walaupun sudah layak ke Qatar, Arab Saudi tetap memburu kemenangan menentang Australia. Dan sepakan penalti pada minit ke-65 yang disempurnakan Salim Al-Dawsari sudah memadai buat Arab Saudi meraih 3 mata. Selepas 10 perlawanan, peringkat kumpulan Arab Saudi mengumpul 23 mata, 1 mata mengatasi Jepun. Sementara Australia yang akan beraksi di play-off berada di tangga ketiga mengutip 15 mata. Anak jati Perlis dinobat sebagai pemain bola sepak terbaik bulanan di Akademi Bola Sepak Cruzeiro Brazil di British International School Phuket, BISP Thailand. Uzair Zayan Naimuddin 13 tahun menerima anugerah sulung itu selepas hampir 8 bulan menimba ilmu di Akademi Bola tersebut. Kabar gembira itu dikongsikan bapa Uzair, Naimuddin Harun, yang meluahkan rasa syukur dan bangga dengan pencapaian anak keduanya itu. Menurut beliau, email penghargaan yang dihantar kepadanya menyatakan kriteria yang melayakkan Uzair menerima anugerah pemain bola sepak terbaik bulanan. Hasil komitmen, usaha keras, ketahanan selain dedikasi Uzair sepanjang berada di sana.
Anugerah itu diterima Uzair dalam satu majlis pada 4 Mac lepas yang berlangsung di Akademi Cruzeiro, Brazil di BISP, Thailand. Lebih membanggakan, Uzair turut cemerlang dalam subjek Bahasa Sepanyol dan penghargaan itu diterimanya pada Disember tahun lalu. Uzair Zayan merupakan bekas murid Sekolah Kebangsaan SK Seri Tunjung di Berseri Perlis yang diserap di bawah program High Performance Team. Dia menerima beasiswa sukan berjumlah RM120,000 di bawah kendalian Akademi Bola Sepak itu dan mendaftar masuk pada Ogos tahun lalu. Sedotan menarik filem sequel Top Gun Maverick lakonan Tom Cruise mengakhiri buletin didik malam ini. Ia bakal ditayangkan di Pawagam Mei depan. Saya Nolif Agani. Assalamualaikum. Here we go. In 3, 2, 1. We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Not even him. You think up there you're dead. Believe me. My dad believed in you. I'm not going to make the same mistake. Someone's not coming back from this. Those are your pilots. Anything happens to them. You'll never forgive yourself. No turning back now. Come on! Jeez! Having any fun yet?